Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ini hanya ada satu part sahaja, iaitu kita akan habiskan chapter 6, iaitu stress and strain. Okey, kita dah sampai orang kata nak ke penghujung untuk subjek engineering science ni lah. Okey, ni second last chapter, iaitu chapter 6. So stress and strain. Stress dalam bahasa Melayunya menekan, penekanan ataupun memberi tekanan, dan strain adalah regangan. So the objective of this unit you can read it yourself, awak boleh baca sendiri. Okay, maksudnya kita nak tengok apakah terjadi terhadap material tersebut sekiranya kita memberi tekanan dan kita meregangkan material, dan kita nak tengok pemahaman terhadap regangan dan penekanan sesuatu bahan. Baik, stress is defined as magnitude of force dividing by area, cross sectional area which the force acts. Bermaksud stress adalah apabila sesuatu daya dikenakan terhadap sesuatu permukaan, luas permukaan sesuatu barang. Contohnya spring okey, spring. So kita memberi tekanan terhadap permukaan. Kalau kita nak tekan spring tu, kita tekan dekat mana? Adakah kita tekan dekat tepi? Tak. Kita tekan di bahagian atas ataupun di bahagian bawah. So bahagian atas tu ada area lah. Okey. Di bawah pun ada area. Tepi kita jarang kita nak tekan spring tersebut. So unit untuk stress adalah Newton per meter square. Apabila daya dibahagikan dengan luas permukaan meter square, maka dia akan membentuk unit Newton per meter square atau Pascal. Okey, Newton per meter square ataupun Pascal. Jadi apabila suatu spring tu kita beri tekanan, maka spring tu akan jadi lebih pendek. Betul? So compression force make a body shorter and tensile force make a body longer. Kalau kita tarik spring tersebut, spring pun akan jadi lebih panjang. Maknanya daripada saiz yang asal dia akan jadi panjang. Kalau kita tekan saiz yang asal dia akan jadi lebih pendek. So stress, simbol dia sigma. Okey, ni simbol ni adalah simbol sigma, force divided by area. So untuk stress, while for strain, the relative change in the size or shape of the body due to apply stress is called strain. Maknanya satu perubahan saiz yang berlaku terhadap sesuatu material, terhadap bentuk tersebut, yang dikenakan stres, tekanan, maka dipanggil strain. So strain is defined as the extension per unit length, dan unit dia adalah dimensionless. So strain, simbol dia epsilon, ni bukan E ini adalah epsilon, is equals to I tolak I naught divide by I naught. I ini adalah final length, I naught adalah initial length, permulaan, maksudnya saiz permulaan lah. So kalau formula ni awak boleh tolong perbetulkan sikit. Dia bukan I naught bahagi I naught Dia adalah okey, kejap saya perbetulkan di sini. Dia bermaksud I tolak I ni final length tolak dengan initial length, baru bahagi dengan initial length. So kita boleh tulis epsilon is equals to I minus I naught divide by I naught. Okay, I minus I naught divide by I naught. So I naught ini ataupun dipanggil perubahan I. Okay, perubahan terhadap I, ia adalah I tolak I naught. So secara ringkasnya, epsilon bersamaan dengan perubahan I divide by I naught. Okey. So epsilon itu adalah strain. So dia tak ada unit. Okey, dia tak ada unit sebab bila dah unit length divide by unit length, hilanglah. Alright. So this is an example macam ni kita nak buat calculation. A metal wire is 2.5 mm diameter. Okay, diameter sesuatu wire adalah bentuk apa? Wire adalah dalam bentuk silinder. So and 2 meter long
panjang dia, diameter 2.5 mm dan panjang dia adalah 2 meter. A force of 12 Newton is applied to it and it stretch 0.3 mm. So bila kita ni, dia akan stretch sebanyak 0.3 mm. Assume the material is elastic. Apa maksud elastic? Nanti awak tolong tengok dalam kamus ataupun dalam Google. Determine the following. A. The stress in the wire sigma, and B. The strain in the wire epsilon. So how to calculate? Kita tengok solution. So sebelum saya nak tengok solution, sebelum saya tunjukkan solution ataupun tunjukkan slide solution, kita boleh buat pengiraan berdasarkan apa yang dalam nota ni lah. Okay, kalau awak tengok dia ada pi d square over 4. Macam mana kita boleh tahu pi d square over 4? Alright. Okay, sekejap. So, kalau awak tengok soalan dia adalah mana tadi? Okay, a metal wire 2.5 mm diameter and 2 meter long. A force of 12 Newton is applied to it and it stretch 0.3 mm. So maklumat yang diberi adalah metal wire dan diameter. So D dia adalah 2.5 mm dan panjang dia adalah 2 meter. Okay, 12 Newton. F dia adalah 12 Newton. So maklumat yang diberi adalah okay, D adalah 2.5 mm dan F adalah 12 Newton. Alright. Jadi yang dia bagi initial length I0. Initial length adalah 2 meter. Okey. Baik. Ini maklumat ni. So untuk A, dia minta stress. Okay, stress, the formula for stress sigma is equals to force divided by area. Okay, force divided by area. So before that, awak kena cari dulu formula untuk area. Area, okay, disebabkan area itu adalah wire. Wire berbentuk silinder. Betul? Ni adalah wire berbentuk silinder. So this is the area, permukaan dia. Okay. Permukaan area adalah pi r. Sorry. Okay. Area adalah pi r square. Betul? Area, sebab permukaan ini adalah permukaan yang area ni adalah area bulat. Okay, pi r square. Jadi awak boleh gunakan ataupun formula untuk area adalah, kalau dalam solution tersebut, A is equals to pi d square over 4 pun boleh juga. Boleh gunakan mana-mana lah. Tapi selalunya formula untuk bulatan yang awak faham adalah pi r square. Tapi sebab dia bagi 2.5, kalau nak guna yang ini, awak kena cari R. Kalau R bersamaan dengan D over 2. Diameter bahagi 2. So mana-mana awak guna boleh lah. Tapi sebab dalam buku dah ada pi d square over 4, saya tunjukkan yang pi r square. So dr adalah d 2.5 bahagi dengan 2, maka akan dapatlah 1.25 mm. Okay, so 1.25 mm. Kalau kita nak cari 1.25 mm, kita tukarkan dalam R tu dalam unit meter. So 1.25 bersamaan dengan 0.00
1 2 3 sorry 0.001 125 123 okey 1.25 meter 0.025. So area sorry yang ini adalah 1.25 mm bersamaan dengan 0.00125. So bila pi r square kita gantikan ke dalam formula A, maka pi darab dengan 0.00125 kuasa 2. So let's say you tekan you punya calculator, akan dapatlah 0.00125 kuasa 2, okey, didarab dengan pi. Gunakan pi 3.142 ya. So 4.9 kali 10, 4.91 kali 10 kuasa negatif 6. Okey. 4.91 kali 10 kuasa negatif 6 meter. So sama je macam yang awak gunakan pi d square over 4 ni. Kalau awak guna yang ini pun okey, kalau awak gunakan yang formula ni pun akan dapat sama dengan yang ini. Okey, bila dah dapat pi r area, maka kita cari dia punya stress. Stress F yang diberi adalah 12 Newton. Divide by 4.91 multiply by 10 power of negative 6 meter square. Okay. Maka 12 dibahagi dengan 4.91 bersamaan dengan 2.4. Okay, dia akan dapat 2 juta something lah 2441302.99 Pascal. So kalau awak tukarkan 1 2 3 4 5 6 2.44 kali 10 kuasa 6 Pascal, ataupun jawapan dia akan jadi 2.44 10 kuasa 6 adalah mega Pascal. Okay, so unit ni penting kalau awak buat apa-apa jalan kerja dalam engineering science, unit amat penting. Sebab sebelum ni awak buat assignment ada yang tak ada unit, saya terpaksa tolak markah lah. Okay, so tu untuk A. Baik, untuk B, okay, untuk B, okay, boleh nanti tengok dekat video ni balik lah, ulang lah. Okay, baik, untuk B, untuk B dia nak cari strain epsilon, okay, in the wire. So tadi awak dah dapat 2, dia punya stress dia adalah 2.44 kali 10 kuasa 6 megapascal. Untuk mencari strain adalah formula dia, okay, perubahan I bahagi dengan I0. So awak dah tahu I0 yang diberi adalah 2 meter. Dan perubahan yang berlaku dalam soalan 0.3 mm. So dia dia stress sepanjang 0.3 mm. So 0.3 mm tukarkan ke dalam bentuk meter akan jadi 0.0003 meter. Okey, 0.003 meter. So itu adalah jadi initial length final length adalah 2 meter ditambah dengan 0.003. Okey, 2 meter ditambah dengan 0.003.
meter. Maka final length adalah 2.0003 meter. Alright. Jadi perubahan yang berlaku adalah bersamaan dengan final length. Formula untuk perubahan I adalah final length I tolak dengan I0. So 2.0003 tolak dengan 2 meter. So maka akan dapatlah 0.0003 meter. Jadi epsilon bersamaan dengan perubahan I adalah 0.003 dibahagi dengan 2 meter. Okey. So 0.003 bahagi dengan 2 akan dapat 1.5 kali 10 kuasa 1.5 kali 10 kuasa negatif 4. So yang ini tak ada unit pun tak apa, sebab dia dimensionless, dia tak ada unit untuk strain. Okay. So hopefully awak faham lah untuk pengiraan macam mana dia dapat semua ni. Jadi kita berbalik kepada kita punya slide. Baik, kita berbalik. So yang ini dia dapat samalah macam pengiraan saya tadi, cuma saya yang ini saya menggunakan pi r square, mana-mana pun boleh formula. Dan the strain in the wire dia akan dapat 1.5 kali 10 kuasa negatif 4. Okey, itu berkenaan dengan how the simple calculation about the stress and strain, sigma and epsilon. So tensile testing. Tensile testing ni adalah untuk kita nak buat test keupayaan terhadap kerapuhan sesuatu bahan. So a tensile test is the most fundamental type of a mechanical test that you can perform of material. Tensile tests are simple, relatively inexpensive and fully standardized. Though the tensile test is conducted in order to find the following properties of the material: the yield or proof stress, the ultimate tensile stress, the elastic range, the ductile range, dan the modulus of elasticity. So tensile test ni kita buat, kita nak tengok kadar keupayaan sampai tahap mana ketahanan sesuatu bahan tersebut. Contohnya spring, saya dah bagi spring lah, absorber awak dan sebagainya. Di peringkat awal awak beli absorber ataupun awak pakai kenderaan, kereta, motosikal, spring awak, absorber awak selalunya senang je. Lama kelamaan dia akan ada sampai satu masa dan satu tahap di mana, satu ketika di mana awak punya absorber kenderaan tersebut akan habis. Maka dia dah tak ada dah, sampailah sekali dia akan hancur. So sesuatu kilang ataupun syarikat dia mengeluarkan satu material tu, dia tahu dah waktu bila ketahanan bahan tersebut akan tarikh luput lah, senang cerita tarikh luput akan tamat. Okay. Sebab tu tensile dia digunakan, tensile testing. So ini adalah contoh bahan-bahan yang ataupun mesin yang gunakan untuk kita nak buat test, tensile test tu. So ini contohnya wire diletakkan di sini. So dia akan tarik regang sampai satu tahap, sampai bila regangan sampai berapa milimeter dia akan putus. Contoh wire tersebut lah. Okay. So tu tensile. Next adalah Hooke's law and Young modulus. Okay, the elastic limit of material in the maximum stress can be applied to a body without causing a permanent deformation. So this constant is known as Young modulus ataupun E. So formula untuk Young modulus, for stress below the elastic limit, the material exhibits elastic behavior. When the stress is removed, the body returns to its original shape, size and shape. Okay. Maksud dia, sesuatu bahan bila kita tarik ataupun kita letakkan stres ataupun strain regangan, maka bahan tersebut akan kembali ke bentuk yang asal. Macam spring lah, awak beri tekanan, bila awak lepas, spring tu akan naik balik tempat asal. Absorber pun sama, bila awak tekan dia akan naik balik tempat yang asal, tapi lama kelamaan dia akan hilang lah, original shape tu akan hilang. So this constant is known as Young modulus.
So Young modulus formula dia adalah stress over strain. Mudah saja. E is equals to stress bahagi strain. Okay, contohnya spring ni lah. Okay, relax. Bila awak tarik, dia akan pergi balik. Tarik lagi. Sampai satu tahap bila awak tarik, dia akan putus spring tu. So itu ketahanan dia dipanggil ultimate force. Dia tak, bila dia kenakan last kali baru dia akan putus. Itu lama kelamaan lah. Okay, contoh macam mana kita nak calculate Young modulus. Ingat bila kita nak calculate Young modulus, mesti kena ada stress dan strain. A steel wire of diameter 0.4 mm is initial length dia bagi 2 meter is hung vertically from a fixed support. 80 Newton weight is suspended from the lower and the wire so that the wire extends 6.4 mm. So 6.4 mm. They calculate the Young modulus of material of the wire. Okay. So kita tengok pula cara mana kita nak calculate. So first, nak cari Young modulus mesti kena ada stress and strain. So firstly cari dia punya stress. Okay, stress adalah force divided by area. So sebelum nak cari itu kena tahu area bersamaan dengan pi d square over 4 ataupun A is equals to pi r square. Disebabkan dia dah bagi diameter, kita guna diameter terus lah kan. Tak payah nak cari radius lah. Cuma kadang-kadang soalan tu tiba-tiba ada radius, awak kena gunakan gunakan area lah. Gunakan pi r square. So kita tengok soalan maklumat yang diberi. So pi d square, cari dia punya pi d square. So diameter dia adalah 0.4 mm. So make sure D dalam unit meter nanti So D is equal to 0.4 mm. Akan dapatlah 0.4 adalah 0.0004. 1, 2, 3. Okay, 0.004 meter. So that's why pi D adalah pi darab dengan 0.0004 square over 4. So 0.004 square over 4, 0.004 square darab dengan 3.142 bahagi dengan 4 akan dapat 1.26 kali 10 kuasa negatif 7. Okay, 10 kali 10 kuasa negatif 7. Jadi force adalah 80 Newton divide by 1.26 kali 10 kuasa negatif 7. So 80 bahagi dengan 1.26 10 kuasa negatif 7 akan dapat 636 537 237.4 Pascal. So kita tukarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 6.37 kali 10 kuasa 8 Pascal. Okay, so tak payahlah tulis panjang-panjang, gunakan 10 kuasa berapa, 97 kali 10 kuasa 8 Pascal. So untuk strain yang tadi adalah sigma ataupun stress. Untuk strain adalah epsilon bersamaan dengan over I naught. So dia dah bagi perubahan yang berlaku terhadap wire tersebut adalah 6.4 mm. So maksudnya perubahan dia 6.4 kali 10 kuasa negatif 3 bahagi dengan 2
initial length adalah 2 meter. So yang ini pastikan unit yang sama. Jangan gunakan milimeter bahagi dengan meter. Dia mesti meter bahagi dengan meter. Sebab tu saya tulis 6.4 kali 10 kuasa negatif 3. So kalau tekan kalkulator, 6.4 kali 10 kuasa negatif 3 adalah 0.0064. Okey, bahagi dengan 2. So akan dapat strain dia adalah 3.2 kali 10 kuasa negatif 3. Jadi yang modulus E huruf besar, yang modulus bersamaan dengan stress over strain, ataupun formula dia sigma over epsilon. So bila kita calculate 6.37 kali 10 kuasa 8 bahagi dengan 3.2 kali 10 kuasa negatif 3. Okay. So saya padam yang ni dulu, yang bahagian atas ni. Okay. So epsilon yang modulus bersamaan dengan sigma over epsilon. So 6.37 okay, 6.37 kali 10 kuasa 8 Pascal dibahagi dengan 3.2 kali 10 kuasa negatif 3. So 6.37 bahagi 10 kuasa 6.37 bahagi dengan 3.2. So akan dapat 1.99 kali 10 kuasa 8 bahagi 10 kuasa negatif 6. So 10 kuasa negatif 3 akan dapat 10 kuasa 8/3 11. Okay, 1.99 kali 10 kuasa 11 Pascal. Unit dia Pascal, sebab Pascal bahagi dengan tak ada unit dapat Pascal balik . So 1.99 ataupun dalam buku dia tulis 2 kali 10 kuasa 11. So yang ini dipanggil yang modulus untuk wire tersebut. Okay. So dia contoh yang kedua. Okay, kita berbalik kepada nota kita. Okay, tengok contoh yang ketiga. A mass of 11 kg is suspended from the ceiling by an aluminium wire of length 2 meter and diameter 2 mm. What is the extension produced? The Young modulus is of aluminium is 7 multiplied 10 power of 10 Pascal. So yang ini dia terbalikkan sikit lah. Okay, kita cari stress dulu, sebab dia nak yang ni what is the extension. Okay, what is the extension? Maksud extension dia tu perubahan. Apa yang kita nak adalah ni soalan dia, extension ni apa yang kita nak adalah perubahan terhadap I. Yang itu yang kita nak. So the Young modulus of Al aluminium is 7. So dia cari stress. Stress kita boleh dapat force. Force walaupun diberi 11 kg, okay, force mesti kena darab dengan ini 9.81. Apa dia ni? Ini adalah gravity. Nilai untuk gravity. So 11 kali 9.81 akan dapat force divide by what do you call area. Okay, area of the aluminium wire. So dia akan dapat 3.43 kali 10 kuasa 7 Pascal. And then solution strain pula, dia nak cari I0 divide by 2. 2 ni initial dia 2 meter. Yang ini yang kita nak cari. Ni buat apakah nilai untuk I perubahan. Tetapi diberi, maksudnya kita nak cari strain lah. Strain dulu. So stress yang modulus diberi
dengan strain, maka strain akan dapat stress bahagi dengan Young modulus. Okey, stress bahagi dengan Young modulus akan dapat 9.8 kali 10 kuasa negatif 4. Untuk perubahan ataupun extension dia, I, perubahan I. Okay, example 4, 1.6 meter long steel piano, wire diameter 0.2 cm. Okay, kali ini centimeter pula. How great is the tension in the wire if it stretch 0.3? Yang ini, how great is the tension? So how great is the tension? Dia nak apa? Dia nak stress pula. Yang ini dia nak stress pula. Sebab dia dah bagi I note, dia nak tahu dia punya grade tension. How great is the tension in the wire if stress 0.3? Okay, dia nak strain, dia dah boleh bagi diameter 1.6 meter long. Okay, diameter dia 0.2. So dia nak how great, maksudnya dia nak Newton lah. Okay, nilai Newton. So yang ini cari strain dulu. Dah dapat strain, cari pula nilai stress, dan bila nilai stress cari nilai force. So akan dapatlah 1.178.1 Newton. So yang ini saya tak tunjuklah dekat whiteboard. Awak dua contoh tadi tu, awak boleh gunakan pemahaman contoh tadi tu untuk awak calculate nilai force. Okay. So kita tengok stress strain graph. Bila kita buat stress strain graph, bentuk dia macam ni. So bila kita berikan tekanan terhadap sesuatu what do you call wire, okay, kita tarik sampai perkara yang ketiga, dia dah jadi elastik. Maksud elastik ni bila awak tarik, dia dah tak patah balik dah, dia kurang untuk patah balik. Awal-awal tu tarik, dia pergi bentuk asal, tarik, dia pergi kepada bentuk asal. Makin lama bila awak tarik, dia tak akan pergi ke bentuk asal lah, sebab dia dah loose. Okay, dia dah loose. So sampai tahap nombor 3 tu dia dah elastic limit, dia dah ada limit dah. Kemudian dia pergi ke nombor 2, dia ada yield strength, dia dah ada tekanan sikit dah, dia ada strength sikit dah. Kemudian dia pergi kepada ultimate strength. Ni kemuncak dia adalah ultimate strength. Okay, ultimate strength. Selepas daripada tu dia akan rupture, dia akan rapuh, dia akan patah. So sigma stress over strain, maka dia akan rapuh, dia akan patah. So ni adalah bentuk graf. So sampai sesuatu masa dia akan rapuh, dia akan patah. Macam absorber bawah, sampai satu mata absorber awak, kenderaan tu akan mati dah. Dia tak main dah spring tu terhadap motor ke kenderaan ke, dia dah tak main dah spring tu, absorber tersebut. So ini adalah huraian ultimate strength. Apa maksud ultimate strength? Yield strength, yield strength, elastic limit dengan rupture. So boleh baca yang ini, tolong fahamkan. Okay, the percentage of elongation. Percentage adalah final length. Bila kita darab dengan peratus, maka dia akan jadi percentage. Okay, benda yang dibahagi dengan initial length ataupun initial area, dia akan jadi darab dengan 100, maka dia akan jadi percentage. So yang ini pun awak boleh teruskan pembacaan. Dan proof stress dinyatakan di sini, graf proof stress. So factor of safety juga, tensile strength divided by permissible tensile stress. So tensile stress is maximum tensile load divided by cross sectional area. So permissible stress, tensile stress should be below the tensile stress or elastic limit. Okay. So ini adalah contoh compression, formula macam mana dia buat calculate perubahan force divide by area untuk compression stress. Untuk compression strain, length punya perubahan divide by initial length. So sama, dia gunakan formula yang sama je. Formula untuk compression stress strain sama juga, compression stress compression strain formula yang sama, dan termasuk juga termasuk juga dengan Young modulus. Shear force dengan shear stress, dia loaded daripada tepi pula. So formula dia sama, force over area juga.
single shear force over area. So kebanyakan ni semua akan menggunakan force over area untuk stress. Okay, force over 2A, dua area. Sebab apa ada 2A? Sebab ada dua area. Satu daya yang dikenakan, ada dua area dekat sini. Okay, double shear dia panggil, shear strain. So strain perubahan daripada X ini dibahagi dengan total length. So example 5, you can tengok, awak boleh tengok dulu, awak boleh try to study the shearing, calculate the 60 pin of 8 mm. Okay, hardness. Okay, hardness ini adalah ketahanan, property of material resist induction. They are formed to test measure. Dia ada dua bentuk test lah selalunya kita buat di industri, dalam industri pengilangan ataupun industri pembuatan. Dia ada dua, satu Brinell test, lagi satu Vickers test. So ada dua test yang kebiasaan yang digunakan. So Brinell test, contoh pengiraan yang ni saya ingat saya skip dulu, awak boleh baca kemudian, ataupun yang ni lebih kepada pembuatan lah, lebih kepada manufacturing, mechanical. So Brinell test, dia ada dia punya bentuk-bentuk dia ada K tu adalah nilai constant. Okay. Dan Vickers test pula dia similar to the principle of Brinell test, cuma yang ini dia lebih berguna ataupun lebih useful for the hard tool, lebih guna kepada yang tool yang lebih keras lah. So the indenter is the diamond, dia gunakan diamond, square pyramid, angles 136 degree between the faces to do this test. So the Vickers pyramid number, ini lebih kepada ni, saya skip juga, awak tak perlulah nak tekankan sangat. Okay, so habis untuk bab 6. So selepas ini saya akan bagi assignment. Assignment ini adalah untuk menggantikan final exam. Jadi awak kena buat fokus lebih lah terhadap assignment ni. Jadi tolong study balik apa yang saya nyatakan, penekanan mana yang saya letakkan untuk tujuan ulang kaji. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.